أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di mana jua, di pejabat, di rumah ataupun dalam perjalanan ya menuju ke destinasi masing-masing, yang kita doakan sama-sama agar diberikan kemudahan, diberikan keampunan, diberikan barakah dalam usaha kita pada hari ini. Dan hari ini kita ingin meneruskan halaman 533 daripada surah Ar-Rahman, surah yang digelar sebagai Al-Arus, Arus Al-Quran, iaitu pengantin bagi Al-Quran, kerana ianya penuh dengan perhiasan dan ada banyak pelajaran yang kita akan dalami pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini kita nak menyambung Ustaz ya surah Ar-Rahman yang amat indah ini Ustaz ya. Surah Ar-Rahman ini biasa Ustaz baca waktu Ramadan, biasa Ustaz baca ke ataupun memang solat fardu biasa pun Ustaz baca di masjid? Ya, biasa kalau surah ni juga dibawa ketika solat tahajud. Surah Ar-Rahman bila dibaca surah-surah pilihan, antaranya surah Ar-Rahman lah. Surah Ar-Rahman. Kerana dia memang dapat membawa para jemaah lah, orang yang mendengarnya, sebab ada pengulangan ayat. Betul. Dan ayat tu sangat biasa dengan masyarakat. Biasa ya. Jadi itu adalah perkara yang boleh kita selalu amalkan, dan insya-Allah pada hari ini kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 533. Pada ayat 41 hingga 45 kita akan melihat kepada keadaan orang-orang yang berdosa pada hari kiamat, dan ia adalah sebagai satu nikmat daripada Allah, kerana ini peringatan sebelum kita sampai ke sana. Allah ingatkan sebagai tanda kasih sayang daripada Ar-Rahman. Kemudian pada ayat yang ke-46 hingga 61, keadaan orang-orang yang bertakwa dan kenikmatan mereka di dalam syurga. Ada dua jenis syurga yang kita akan lihat sebentar lagi. Diikuti pada ayat yang ke-62 hingga 67, keadaan dan gambaran lain tentang syurga. Ini kita maksudkan dengan syurga yang kedua, yang ditawarkan kepada orang-orang yang sentiasa menghargai kepada panduan daripada Ar-Rahman. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 41 hingga ayat yang ke-55 terlebih dahulu, untuk sama-sama kita melihat bagaimana Allah mengingatkan kita, amat menyayangi kita, dan salah satunya surah Ar-Rahman untuk kita tahu Quran bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk mengajak kita dekat dengan Ar-Rahman. Kita baca ayat 41 hingga ayat 55. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu lagi. Dan kali ini kita menyambung pengajian kita Al-Quran daripada muka surat yang ke-533, bermula ayat 41 hingga 55. Dan hari ini kita bakal lagi mengulang-ulang ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selalu dipasak dan surah ini diulang-ulang. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang sentiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sekadar kita menyebut alhamdulillah,
bahkan setiap nikmat yang kita kecapi, kita gunakan jalan untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan syukur itu menambahkan lagi keimanan kita, insya-Allah. Jom kita baca ayat 41 hingga 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 41 hingga 55 untuk kita menyambung kepada bagaimana Allah membawa kepada kita berita orang-orang yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah menyatakan mereka ini tidak ditanya tentang dosa mereka. Itu yang kita bincang semalam. Bagaimana apa yang berlaku pada mereka, yu'raful mujrimuna bisimahum, iaitu mereka dikenali, ya, pendosa-pendosa penjenayah ini dikenali daripada tanda-tanda mereka, dengan sugulnya, dengan wajah mereka. Dan mereka ini apakah yang dibuat pada mereka? Fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Maksudnya mereka ini akan ditarik di pada ubun dan juga kaki mereka. Lebih kurang kalau orang binatang Ustaz kan, kalau katakan pegang kaki pegang kepala bap begitu saja, itu sebagai satu tanda penyiksaan. Allah. Dan kita pun tak buat pada kambing kurban kita tak buat gitu, kita betul. Buat elok-elok ya, walaupun sudah disembelih, tetapi ini berlaku kepada mereka yang mujrimun ini adalah mereka yang berdosa dan terus berdosa dan tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban pada ayat 42. Apa nikmat yang kamu berdua nafikan daripada, dustakan daripada Tuhan? Bila kita tengok kepada ayat 41, nampak macam ini bukan nikmat Ustaz kan? Ini kan azab. Tetapi rupanya ia juga adalah nikmat. Pasal Allah memberi hukuman kepada mereka yang derhaka. Lebih kurang beginilah Ustaz ni, kalau kat sekolah tu pelajar yang belajar cemerlang,
dengan pelajar yang tidak cemerlang, yang kaki pukul budak. Kaki pukul, tak pergi kelas, tiba-tiba je cikgu bagi hadiah anugerah kepada dia. Mesti yang belajar bersungguh-sungguh, yang buat baik ikut peraturan, tak puas hati. Ini apa, tersiksa, azab berada di sekolah begitu. Jadi Allah beritahu pada ayat 41 ini adalah satu nikmat, ya, nikmat apabila orang yang mujrimun diberikan balasan. Kerana di dunia ini kita ada berjumpa dengan orang yang memimpin rasuah berbilion, tapi dia masih lagi mendapat nikmat hidup di negara ini secara bebas. Jadi keadilan itu akan diberikan bila sampai di akhirat nanti jika tidak bertaubat. Itu yang kita faham. Dan lebih daripada itu, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, ya, iaitu Allah kata ini adalah neraka jahanam yang mereka mendustakan, ya. Siapa yang mendustakan? Orang yang mujrimun tadi. Dia dustakan, dia kata alah tak apa. Kita tak apa, kita pergi umrah nanti kita habislah dosa-dosa saya. Saya boleh buat lagi jahat saya. Jadi di situ adalah mindset yang Allah bongkar dalam ayat 43, iaitu mereka yang mendustakan kepada pembalasan Allah ini, mereka memandang enteng kepada sebarang dosa yang dibuat. Dan apa yang berlaku pada mereka? Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, ya, pada mereka ini, mereka ketika dah panas di syurga itu, mereka berputar-putar mencari macam mana nak lepas daripada kepanasan itu. Mereka jumpa air, ya, tetapi air ini bukan sebarang air. Hamimin an, iaitu mendidih, dan an itu yang sangat panas, bergejolak, ya, sampai kepada tahap didih yang tertinggi. Dan pada waktu itu, ya, Allah cakap fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, iaitu nikmat mana lagi yang didustakan. Nikmat apa di sini? Nikmat Allah memang bagi yang paling dahsyat kepada mereka yang berbuat masalah, menyusahkan orang di dunia ini dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mujrimun, kita rasa dia dah bunuh 100 orang contohnya, Ustaz, ya. Firaun dah bunuh beribu berjuta orang, dia akhirnya dia mati dia seorang aja, kan? Tak ada pula orang lain bunuh dia berjuta-juta kali. Tetapi apa yang berlaku, Allah kata orang begini yatufun, mereka tak mati, ya, mereka akan berada di neraka, berpusing-pusing cari air, mendidih, menggelegak dan sebagainya. Lepas tu pusing lagi. Yatufun itu dalam mudhari', dalam fi'il yang continuous, menunjukkan bahawa dia bukan sekadar sekali tetapi berkali-kali kerana dosa yang dibuat di dunia ini yang tidak ditaubatkan. Jadi ini sebagai satu nikmat, sebagai satu peringatan juga kepada kita agar ianya tidak dinafikan. Bila kita dah lihat berbagai ancaman-ancaman yang Allah beritahu ini, kita akan rasa takut, Ustaz, ya. Betul. Rasa takut. Dan terus sahaja Allah menggunakan rasa takut itu pada ayat yang ke-46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya. Siapa yang ada rasa takut itu bila dengar ayat ni, ya Allah, kan, syukur pasal Allah beri azab kepada mereka yang pendosa. Harapnya bukan saya lah pendosa tersebut, tak nak saya, ya, berpusing-pusing cari air mendidih, ya. Kalau dalam surah Waqiah tu minum sekaligus, Ustaz, seperti unta minum, Allah, memang hancur luluh. Allah. Pada waktu itu bila kita ada rasa takut, tuan-tuan sekalian, rasa takut itu menyebabkan kita persoalkan, saya ni suami yang bagus ke tak bagus, kalau saya ni maqam berdiri di hadapan Allah Subhanahu taala, kalau saya berhadapan dengan Allah nanti, saya ni sebagai seorang pekerja yang bagus ke tak bagus, ya Allah. Kalau ada rasa itu, tuan-tuan, sebenarnya Allah kata jannatan, terus dapat 2 syurga, ya, dapat 2 syurga ditawarkan kepada kita, ya. Kerana apa? Kerana rasa takut itu adalah rasa seseorang yang dekat dengan Ar-Rahman. Itu petandanya, ya, yang perlu kita jaga. Dan cara nak jaganya memang kita kena baca Quran, Ustaz. Bila baca Quran ini, hati kita jadi lembut dan hati kita ada rasa takut. Jangan sampai kita rasa alah neraka tu. Kalau orang ada bukan Islam, dia sampai buat highway to the hell contohnya, kan. Dia main-mainkan je bab-bab ini. Pasal apa? Pasal mereka tidak dapat gambaran yang benar dan mereka tak berfikir panjang. Dia rasakan syurga neraka ni macam dia pergi Langkawi begitu saja, ya. Dia rasakan ia sebagai perkara yang kecil. Jadi di dalam ayat ini Allah kata pada ayat 47 itu, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang takut kepada Allah, dia tengok saya sebagai suami, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, dia ada rasa takut dengan tanggungjawab yang dia ada nanti ditanya di hadapan Allah. Allah kata dapat 2 syurga. Ini adalah satu nikmat, ya, nikmat. Takut sahaja, kita fikir sekarang sahaja, ya, ada banyak kesilapan,
kita rasa kita bimbangkan, itu juga sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nafikan. Jangan pula kita kata tak payahlah rasa takut-takut kan, biar jelah, apa rasa takut, kita kan zaman moden mesti happy Ustaz kan, happy go lucky. Tak, Allah kata sebenarnya kalau kita ada rasa takut, itu aset besar orang yang membaca Al-Quran, yang dekat dengan Ar-Rahman. Apa yang ada, kalau tadi bercakap tentang azab, kali ini Allah bawakan senario pemandangan di syurga. Pada ayat 48, zawata afnan, kedua-dua ya, syurga dua-duanya ada apa? Afnan. Afnan ini dia macam batang Ustaz ya, batang pohon-pohon yang macam rimbun lah, berselirat ya, menunjukkan betapa rimbunnya tempat itu, dan di setiap batang-batang itu ada buah-buahan ya, buah-buahan, dan kita tengok amat indah pada waktu itu. Kita pergi ke jannah ataupun ke syurga yang ditawarkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mengapa nak didustakan tentang pemandangan itu ya, kerana ia adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua orang. Nak beli tanah, nak ada kebun durian, kebun apa Ustaz ni, kebun mangga, kebun, kalau boleh semua jenis buah, tak nak sekadar pokok je tak ada buah. Ya, jadi ini zawata afnan. Fihima ainani tajriyan. Insya-Allah ayat 50 itu, pada dua syurga itu ada apa? Dua mata air, dan dua-duanya ada air yang mengalir. Bila cakap tentang dua mata air, ada sungai, sudah tentunya ia menyebabkan apa Ustaz ya? Pemandangan tu jadi amat indah, dan kalau boleh kita nak bawalah, kalau ada anak kita tu seronoklah. Anak kita mesti nak terjunnya, nak mandi apa sebagainya. Itu pengalaman yang amat indah sebenarnya. Dia di tempat yang indah. Kalau saya Ustaz ni, kalau pergi ke, dulu saya selalu pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu ke, kalau saya ceramah kat sana, saya jarang ambil gambar, jarang berjalan ya. Saya pun tertanya-tanya mengapa saya tak suka berjalan. Rupa-rupanya bila ada peluang bawa keluarga ya, waktu itu kalau bawa berjalan seronok. Betul. Pasal apa? Pasal dengan keluarga, bila anak pergi berjalan, dia mandi ke, dia makan ke, walaupun mencabar juga nak bawa anak sekali kan, tetapi itu adalah pengalaman emosi yang amat menggembirakan. Dan syurga Ustaz, kita bukan sekadar pergi sorang-sorang. Tak ada pula saya pergi syurga sorang-sorang je, duduk tengok sungai, tengok buah-buahan ni, lepas tu selfie sorang-sorang. Tak ada Ustaz ya. Kalau kita selfie sorang-sorang kemudian kita hantar pada keluarga kita, kalau kat dunia ini keluarga kita pun tak happy. Tetapi bila kita dapat masuk syurga sekeluarga, bila Allah cakap tentang sungai yang mengalir ini indah, ia untuk dinikmati bukan seorang-seorang tetapi bersama keluarga kita. Sehingga kan jangan nafikan bahawa saya kena berjuang, walaupun sukar mengajak anak untuk solat, baca Quran, teruskan perjuangan, kerana ini berbaloi sampai satu masa nanti kita dapat bercuti forever, kekal di syurga yang amat indah yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-50 ini. Diteruskan lagi, apa lagi dekat-dekat syurga, ayat 52 kita baca sehingga ayat yang ke-55 ya, sama-sama kita baca untuk kita menghayati syurga yang ditawarkan, yang mengujakan kita agar kita terus berjuang. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Kita baca ayat 52 hingga 55, menggambarkan bagaimana kenikmatan syurga ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca dengan penuh pengharapanlah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan ini, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima min kulli fakihatin zawjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraqin wa janal jannataini
فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-52, fihima min kulli fakihah, ya, zaujan, iaitu di dalam kedua-dua syurga itu terdapat pelbagai macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Menarik ustaz ya. Sebenarnya di dalam syurga ni tadi kita dah jumpa air, ya, dah ada pokok yang ada banyak cabang, rimbun. Kali ini Allah bercakap tentang padanya itu, pada dua-dua itu, dua-dua syurga yang diperoleh pada mereka yang takut, ya, di dunia ini lagi ada fakihah. Dia ada thamarat, buah juga, tapi fakihah ini adalah buah yang menggembirakan kita, ya, menggembirakan kita. Dan menarik istilah fakihah ini pasal apa? Pasal kadang-kadang ustaz ni kita makan buah mangga contohnya. Ustaz mungkin suka yang ada masam manis. Kan? Kemudian saya mungkin suka yang ada masam manis, contoh manis je contohnya, ya. Jadi rasanya itu, katakan saya tersenyum, pasal fakihah ini sesuatu yang menyenangkan, membuatkan kita tersenyum ketika makannya itu. Mungkin bagi saya tersenyum, ustaz tak tersenyum makan buah yang sama, tetapi di syurga itu cita rasa Ustaz Tirmizi dengan cita rasa saya, harapnya lah ustaz kita dapat ke sana ustaz, ya, pada dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Ikut cita rasa kita. Ada yang kata IOI lah, musangking lah, durian hitam, duri hitam contohnya kan. Ada orang yang suka itu, suka ini. Di syurga itu Allah kata fakihah, dia mengikut cita rasa kita dan dia ada pasangan itu maksudnya ada pelbagai jenis yang boleh kita tak pernah rasa di dunia ini. Dan Allah beritahu ini gambarannya kerana apa tuan-tuan? Untuk memberi semangat kepada para sahabat. Mereka mungkin tak makan buah-buahan yang mewah kerana mereka berjuang, tetapi mereka tahu bahawa ya Allah, kami akan dapat ini bersama keluarga kami ya Allah bila kami berjuang. Dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini jangan didustakan. Walaupun kami dihenyak, kami akan terus berjuang ke hadapan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah tamatha, ya, menyentuh, ya, dua kali disebut dalam al-Quran. Ini satu lagi perkataan yang amat penting bila kita bercakap tentang arus al-Quran ustaz, ya, tentang pengantin al-Quran. Ini ada kaitan dengan pengantin. Nanti kita baca, kita cuba fahamkan selepas ini. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud di dalam syurga itu ada bidadari yang membatasi pandangan kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum ini oleh manusia mahupun jin. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, tabarakallah. Inilah yang Allah Taala muatkan, firmankan dalam ayat 56 ini, yang ada kaitan dengan Ustaz Fas sebelum break tadi. Ustaz Fas bagi sedikit satu persoalan tamatha dalam kita belajar bahasa Arab tadi, yang masuk menyentuh. Di sini ada perkataan lam yatumithun, yang bermaksud yang tidak pernah disentuh itu. Tapi saya bukan nak terangkan, kerana Ustaz Fas lah yang akan memberi pencerahan nanti.
kepada kita, apakah ini masuk dengan pengantin, surah ini dikaitkan itu, bagaimanakah keadaan yang mungkin tak akan pernah kita terbayang dengan mata, telinga dan akal fikiran kita, tapi itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sebelum kita belajar, kita nak teruskan, kita sedikit tajwid dahulu. Kita lihat slide kita. Okey, muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqa wa janal jannatayn dan. Pertama ada hukum mad wajib di situ batainuha, ada huruf mad alif selepas ta itu bertemu dengan hamzah yang berbaris di bawah dalam satu perkataan, maka dia jadi apa? Mad wajib muttasil. Kita baca 4 ataupun 5 harakat. Batainuha, satu. Kemudian ada hukum qalqalah di situ di hujung ayat pada min istabraqa. Bila kita wakaflah, bila kita wakaf qaf itu dimatikan, maka terjadilah hukum qalqalah di situ. Min istabraqa, qalqalah tingkatan yang kedua. Yang pertama qalqalah sughra yang paling rendah, kemudian tingkatan yang kedua wusta yang pertengahan. Baik. Min istabraqa, min istabraqa, dibunyi begitu. Tak boleh terlalu lama, jangan raqa. Itu seolah-olah dah ada tasydid di situ. Dia tidak ada tasydid. Bila tak ada tasydid, tidak boleh kita lakukan seperti mana qaf yang ada tasydid. Contoh kalimah yang kita bisa sentiasa baca bil haqq, itu lain. Ini tak ada tasydid, maka kita terus bunyikan dia huruf qaf itu. Min istabraqa, min istabraqa, istabraqa. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqa. Jangan istabraqa, jangan tukar, jadi nipiskan qaf jadi kaf, ataupun seperti qaf tu ada sabdu, itu qalqalah yang paling tinggilah, kubra. Ini yang pertengahan, istabraqa, begitu. Wallahu alam. Safas, kita nak menyambung kembali. Saya tak nak supaya Safas terus kepada ayat lam yatmithun tadi, yang masuk tidak pernah disentuh itu, dan kaitkan dengan pengantin tu. Yang itu nanti kita belum baca lagi Ustaz. Belum. Itu bahagian ayat 56. Kita sebentar tadi sudah pun membaca sehingga ayat yang ke-55. Kita lihat dahulu ayat 54 bila Allah cerita pasal syurga ini, ya, bagaimana kalau tadi kita bercakap tentang buah-buahan yang menggembirakan kita, ya, dan sudah tentunya lah tak payah beli. Itu yang pentingnya tu, tak payah beli, dan kemudian duri-duri ni tu pun kita tak payah nak tercucuk ketika nak bukanya, ataupun makan banyak-banyak termuntah ataupun demam, tak ada. Semua itu tidak berlaku bila sudah sampai ke syurga. Dan Allah nyatakan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, bila kita bandingkan dengan buah di dunia dengan buah yang di akhirat nanti, sudah tentunya nikmat itu adalah nikmat yang amat jauh berbeza, kerana kita sudah tentu selalu mendekatkan diri kepada Ar-Rahman. Dan Allah menambah lagi pada ayat yang ke-54, muttaqiin. Apakah yang dibuat bila di syurga itu? Mereka bersandar. Nyenggenglah Ustaz, ya, nyenggeng, ya. Kita bersandar macam raja. Betul. Ya, macam raja, macam orang yang bergembira, ala furush, ya, di atas permaidani batainuha min istabraq, ya. Furush ini permaidani ataupun perabot, ya, yang sofa lah, ya, yang ada permaidani, ada sofa, ada bantalnya, dan kualiti. Ini menariknya, batainuha, bahagian dalamnya itu daripada sutera tebal. Maksudnya apa? Biasa kita kalau beli barang-barang Ustaz, ya, kadang-kadang luarnya cantik, rumah tu cantik, tapi bila masuk ke dalam, tandasnya, dia punya tile pecah lah, dia punya pipe tu jenis yang murah punya, yang penting luar cantik. Yang ini Allah cakap batainuha, dalamnya pun daripada sutera yang tebal. Maksudnya kualiti bukan sekadar luar cantik, dalam sekali Ustaz. Ini penting terutama bagi kaum-kaum ibu lah, ya. Kaum-kaum ibu kalau katakan dia pergi ke rumah, kadang-kadang rumah sendiri, rumah orang pun, kalau dia pergi hari raya korban dia, kan, dia akan tengok sofa, dia akan usik-usik dia punya sofa ni, ini kain lembut ni, kain material. Dia tengok dia pada langsir tu, ini mahal ni. Dia
Tapi kalau orang lelaki biasanya dia tengok dia jalan je ya. Jadi Allah memberikan banyak jenis perkara di dalam syurga itu untuk kaum lelaki kaum wanita menghargainya. Wajanal jannataini dan, iaitu apa yang berlaku, mereka dapat memetik daripada kedua-dua jannah itu ya, syurga itu yang didekatkan. Maksudnya apa? Tadi kita bercakap tentang afnan, tengok buah-buahan itu jauh besar-besar ni, tinggi-tinggi pokok-pokoknya, tetapi bila dah duduk nyenggeng Ustaz ya, tak payah pula dia nak pergi bangun, nak pergi kait rambutan ke, tak payah dah ya, dia mendekat Allah. Dan akhirnya boleh petik begitu sahaja di dalam syurga sambil duduk makan-makan. Ini kita bukan semestinya kadang-kadang duduk atas katil tak boleh makan Ustaz kan, mak marah makan atas katil. Sekarang ini boleh makan atas katil ya, muttaqiina ala, maksudnya nyenggeng di atas sofa ke apa ke boleh makan, tak ada dah kotor-kotor sebagainya, kerana ini adalah syurga. Subhanallah ya. Yang kita ingin teruskan pada ayat 56 hingga ayat yang ke-67, bagaimana lagi Allah bercerita tentang syurga kepada mereka yang menghargai Quran, mendekatkan diri kepada Ar-Rahman. Bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, so kita baca seterusnya ayat yang ke-56 hingga 67. Begitulah gambaran hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak akan pernah sama apa yang kita gambarkan. Betul. Tapi Allah beritahu apa yang dalam Quran ni kita dah boleh gambarkan. Begitu hebatnya, walaupun memang hakikatnya nanti tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita boleh terlintaslah hati sehebat ini Allah Taala sediakan. Sudah pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan insya-Allah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihinna qasiratut الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang ke-56 hingga ayat yang ke-67, Allah menerangkan lebih lagi di dalam syurga itu fihinna qasirat, iaitu di dalam syurga itu ada bidadari yang membatasi pandangan kepada mereka yang tidak pernah disentuh sebelum ini oleh manusia mahupun jin. Ayat ini Ustaz ya mengundang kepada ada orang yang mungkin kata dalam Islam ini bercakap tentang perkara-perkara yang agak mendalam ya, agak berkaitan dengan hubungan lelaki dan wanita dan bercakap tentang bidadari. Tetapi lebih daripada itu, apa yang kita nampak dalam ayat 56 ini, fihinna qasiratut tarf ya, iaitu bidadari yang pandangan mereka itu dibataskan. Qasirat itu tak panjang ya, tak panjang maksudnya kalau kita tengok dalam surah An-Nur sebelum ini, bagaimana seorang wanita, seorang lelaki beriman ini mempunyai pandangan ya, cara dia menjaga pandangan itu amat-amatlah strict ataupun tegas. Dan agama Islam adalah agama yang menjaga kepada
kepada hal ini. Jadi balasan kepada orang-orang yang di dunia ini menjaga pandangan, menjaga maruah, dia tidak istilahnya bercampur lelaki wanita, maka Allah menyatakan balasannya kepada lelaki ialah bidadari yang pandangannya belum pernah pandangannya tunduk dan tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Ini sebagai satu tawaran daripada Allah kepada jin dan juga manusia yang mendengar surah ini. Tetapi persoalannya ialah apa? Persoalannya ialah ini untuk orang lelaki ni. Orang perempuan macam mana? Kan. Orang perempuan macam mana tak? Jadi salah satu daripada bila kita melihat di dalam surah Fussilat yang telah kita baca sebelum ini, Allah cakap tentang di syurga itu matashtahi anfusakum walakum ma tad'un. Apa yang kamu inginkan sangat, ya, yang inginkan sangat itu yang selama hari ini ditahan-tahan di dunia ini kerana mematuhi peraturan Allah, untuk lelaki, untuk wanita, maka itu akan diperoleh di syurga nanti. Dan juga apa yang kita doakan selama hari ini, kalau tidak dijawab di sini akan dijawab bila sampai di syurga. Daripada ayat ini kita faham, bila kita melihat kepada ayat yang ke-56 ini, bidadari dinyatakan, tetapi untuk golongan wanita Ustaz, ya, salah satu bila kita faham daripada surah Fussilat ini, ada ganjaran yang Allah tak beritahu dalam Quran. Allah tak beritahu dalam Quran. Pasal apa? Pasal ianya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perkataan, tetapi ianya dibekalkan kepada golongan wanita juga apabila sampai di akhirat nanti, ya. Dan lebih daripada itu, bila bercakap tentang ayat yang ke-56 ini, yang menahan pandangan, tidak pernah disentuh, ini menunjukkan apa? Satu senario peristiwa pada hari pertama perkahwinan, Ustaz. Itu yang dikaitkan dengan surah ini, arus al-Quran. Maksudnya ialah apa? Maksudnya ialah bagi orang yang sentiasa mendekatkan diri pada Tuhan, sentiasa menjaga al-Quran dalam dirinya, seorang lelaki, seorang wanita, seorang suami, seorang isteri, mereka itu adalah seperti di hari pertama yang melihat kepada isterinya, Ustaz. Isterinya itu ialah yang menundukkan pandangan dan tidak pernah disentuh oleh manusia lain ataupun jin. Tak disentuh jin itu bagi jin lah, ya. Tetapi kalau jin sentuh manusia, itu macam ada perempuan yang dirasuk contohnya, kan. Jadi dia tidak dikacau. Dan peristiwa ini menunjukkan apa? Kalau ia adalah nikmat di dalam syurga, dia bukan sekadar satu hari, Ustaz, ya. Kalau raja sehari kan satu hari je. Ya. Lepas dia tak tunduk pandangan, dia dah mungkin menjegir pandangan dia pada hari yang ke-20 ke 30, pasal abang bangun, kan, pergi kerja bang, dah raja lah. Dah tak menundukkan pandangan dah. Tidak raja sehari dah. Tetapi bila sampai di syurga, raja sehari ini bukan raja sehari, Ustaz. Raja sepanjang hayat. Sepanjang hari tu macam sepanjang hayat tu macam pengantin saja. Ya. Dia yang dia menyenggeng dia itu sepanjang hayat. Nak makan begitu saja, dan dia bersama dengan bidadari ini ialah sepanjang hayat. Sepanjang hayat, ya. Jadi ini adalah satu penegasan, dan kemudian dinyatakan pada ayat 58 itu ka'annahul yaqut wal marjan, iaitu mereka ini adalah seperti permata dan juga marjan, mutiara putih. Satu, kita faham bahawa isteri pasangan masing-masing akan jadi ketua bidadari, Ustaz, ya. Jadi bila Allah nyatakan bidadari seperti yaqut wal marjan, ketua bidadari lebih daripada permata dan marjan. Masya-Allah. Apa permata dan marjan? Mengapa Allah beri perumpamaan itu kepada bidadari, bukan bidadari, Ustaz, ya, bidadari ataupun ketua bidadari, pasangan yang betul-betul menjaga al-Quran? Kerana permata marjani satu berharga, Ustaz. Satu. Yang keduanya ialah kita mesti jaga elok-elok permata. Mana ada orang letak permata dekat tepi jalan, Ustaz, kan? Dia letak dalam bekas, kemudian ada guard, ada penjaganya, dan itulah yang perlu dibuat oleh seorang suami yang dekat dengan Ar-Rahman untuk menjaga isterinya seperti yaqut wal marjan. Akhirnya isterinya itu jadi ketua bidadari bila berada di syurga nanti. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah nikmat yang kamu ingin dustakan? Kerana apa? Kerana orang-orang yang sentiasa melihat ayat ini, Ustaz, ya, dia kata dia dapat bidadari dah, tetapi dia akan dapat ketua bidadari. Dia tidak akan memandang bahawa saya nak dapat bidadari saya sekarang ni saya tak payah jaga lah. Kan, dia memandang dia tak payah menjadikan bidadari di dunia ini sebagai permata dan marjan yang perlu dijaga, perlu diperhatikan, yang perlu dilindungi. Tidak berlaku begitu, kerana dia tahu bahawa
ini adalah tanggungjawab saya, akhirnya nanti saya akan bersama dengan ketua bidadari bila sampai di syurga nanti. Hal jazaul ihsan illal ihsan, apakah lagi balasan kebaikan yang terbaik itu kecuali mesti yang terbaik. Bila kita selalu beribadah, baca Quran, kita solat, kita buat kebaikan ini dengan ihsan, seperti mana dalam hadis Jibril menyatakan ihsan ini Ustaz seperti kita lihat Allah, ya. Kalau tidak Allah nampak kita, nak ceritanya kita buat yang terbaik ketika baca Quran, buat yang terbaik ketika kita solat, terbaik kita cakap dengan ihsan, maka Allah kata Allah mesti akan balas dengan ihsan juga kepada kita. Allah takkan bagi yang low quality lah, ya, pasal kita sudah beri yang terbaik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apa lagi nikmat yang didustakan. Mengapa jangan sampai kita ini buat sambil-sambil lewalah Ustaz, ya, tentang perkara ini. Jadi mungkin Ustaz ada sesuatu yang ingin dikongsikan? Okey, kalau mungkin syok saya tengok Ustaz Fas apa nama ni menerangkan tentang surah Ar-Rahman ini. Saya tertinggal dua ayat tadi Ustaz Fas. Yang mana tu Ustaz? Fa bi ayyi ala wa min dunihima jannatan. Ustaz Fas, hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan. Ayat 62 dan 63. Jadi saya nak kena baca sekali lagi Ustaz Fas. Silakan. Boleh Ustaz? Saya baca sekali lagi ayat 62 dan 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahu Surahul Azim. Begitulah bacaan daripada ayat 62 tadi Ustaz, ya. Menyambung lagi, ya. Kalau kita lihat bahawa Allah beri macam-macam sebentar tadi itu pada dua syurga kepada mereka yang takut bagaimana maqam saya, kedudukan saya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pemimpin di hadapan Allah. Bila kita ada perasaan itu, sentiasa ada perasaan itu, menyebabkan kita akan terus mendekatkan diri pada Al-Quran, terus menjadi manusia yang akan cakap elok-elok dan buat yang terbaik dengan kasih sayang. Maka kita diberikan dua syurga yang dia disifatkan sebentar tadi. Dan kemudian Allah nyatakan pada ayat 62 yang Ustaz baca tadi itu, ada lagi dua syurga lain pula Ustaz. Dua syurga lain. Jadi kalau dah ditanya berapa banyak syurga ni, saya nak satu syurga je. Sebenarnya Ustaz, ya, ada orang dah ada rumah sewa, dia dapat rumah sebiji pun dah cukup. Tapi bila dah ada rumah sebiji, kalau rumah sana tu saya punya rumah pun okey juga. Manusia ni dia kalau boleh dia nak sebanyak mungkin, dan Allah menawarkan ini kepada kita semua. Pasal mungkin kita tak dapat rumah banyak Ustaz, ya. Kalau sahabat itu mereka ada rumah di Mekah, mereka kena tinggalkan rumah mereka. Abu Bakar ada banyak harta, tinggal, ya. Suhaib Al-Rumi dan juga pelbagai sahabat yang kaya-kaya tinggal harta, rumah dan sebagainya, dan mereka sebenarnya ditawarkan rumah yang lebih luas, yang lebih lagi banyak bila sampai di akhirat nanti insya-Allah. Jadi ada dua lagi syurga pada ayat yang ke-62, dan pada ayat 64 Allah cerita tentang syurga ini mudhammatan, iaitu amat subur, amat rimbun kawasan itu. Tadi ada banyak cabang-cabang, ada buah, tapi kali ini rimbun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini adalah satu nikmat bagi orang Arab. Bila rimbun hijau itu adalah suatu yang diidam-idamkan. Mengapa mereka duduk di tanah padang pasir? Kita mungkin selalu tengok pokok Ustaz, ya. Tengok pokok pun pokok orang, bukan pokok kita kan. Jadi kalau tuan-tuan ada tanah yang luas, semua tanah itu diletakkan ataupun ada pokok yang rimbun, itu adalah satu nikmat, ya, yang kalau nak beli memang berjuta-juta harganya. Kalau tak ada di sini tak apa, kita doakan agar kita dapat di sana dengan apa? Dengan selalu kita berjuang mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Fihima ainani nattahatan. Sifat syurga ini, kalau tadi itu tajrian, airnya mengalir, kali ini air yang memancar. Ya, ciri yang lain pula. Dan Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apakah lagi nikmat yang didustakan? Ini adalah tawaran daripada Allah untuk kita semua
agar kita menguatkan semangat, terus berkorban dan terus menyebarkan kasih sayang. Dan sumbernya daripada mana? Sudah tentunya apabila kita selalu membaca Al-Quran. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, sentiasa rasa takut dan tunduk ketika menghadap Allah nanti dengan kita membuat pembaikan dengan tanggungjawab yang kita ada di atas muka bumi ini. Yang pertama. Yang kedua, usaha pertingkatkan amal terbaik agar mendapat ganjaran terbaik daripada Allah. Yang ketiga, kenanglah nikmat-nikmat Allah pada setiap keadaan susah dan senang agar kita tahu kalau susah ya Allah, aku akan dapat syurga nanti harapnya ya Allah. Kalau senang di sini ya Allah, harapnya ianya kekal lebih baik lagi bila sampai di syurga dengan saya meneruskan perjuangan. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga-Mu ya Allah, dan apa-apa yang menjadikan kami dekat dengan syurga melalui perkataan dan perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada neraka ya Allah, dan perbuatan-perbuatan kami ya Allah, daripada perkataan dan juga percakapan kami ya Allah, dan perbuatan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga-Mu ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami di hari akhirat nanti ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita memperjuangkan Allamal Quran yang diajarkan oleh Ar-Rahman. Kita mengambil peluang untuk sama-sama ya dalam platform tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput sama-sama menyumbang. Moga-moga dengan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran yang tertera ya, kita saksikan posternya ya, ada poster. Kita harapkan ianya menjadi peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Ar-Rahman dan akhirnya Allah memberikan kepada kita balasan di syurga di akhirat nanti insya-Allah. Itu posternya. Lambat keluar. Jadi alhamdulillah, moga-moga tuan-tuan yang ada juga cadangan untuk Quran disampaikan kepada anak-anak remaja, sekolah dan sebagainya, ada nombor hotline itu, hubungi agar kita dapat sama-sama meluaskan lagi sumbangan daripada rakan-rakan kita kepada sekolah, masjid dan sebagainya, kerana kita tahu perjuangan Al-Quran amat berbaloi untuk kita mendapat rahmat daripada Ar-Rahman menuju syurga yang tidak bertepian. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.